Okey, ni tajuk-tajuk balaghah. Sekali lagi. Sekali lagi untuk malam ni kita masih lagi bincangkan balaghah. Okey. Okey. Soalan-soalan tajuk-tajuk balaghah. Okey. Semuanya ada 11 tajuk. Ni antum mesti dah kena ada gambaran. Okey. Tajuk yang pertama tashbih. Yang kedua haqiqah majaz. Yang ketiga isti'arah. Isti'arah. Yang keempat al-majaz al-mursal. Majaz mursal. Yang kelima al-uslub al-khabari. Khabar, ada perkataan khabar dekat situ. 6 al-uslub al-insya'i. Tu tengok balaghah insya'i. Insya' clue dia. 7 saja' sama rima tempat akhir. 8 jinas sama perkataan. 9 iktibas diambil dari Al-Quran dan hadis. At-tibaq dan juga al-muqabalah, perkataan berlawanan. Dah kena ingat dah ke semua ni 11 tajuk. Okey, baik. Jadi kita tengok soalan, soalan SBP. Soalan SBP. Jadi macam yang sebelum ni yang Ustazah bagi tahu kepada antum, untuk kertas 1 setiap bahagian, kertas 1 dia ada 4 bahagian, bahagian mufradat seerti dengan lawan. Ada 6 soalan. Kemudian soalan nahu ada 4 bentuk soalan, soalan saraf ada 4 bentuk soalan dan juga soalan balaghah pun sama 4 bentuk soalan. Sama ada 4 tajuk ataupun 4, 5, 6 tajuk. Macam itulah masuk dalam setiap tahun tu. Okey. Jadi soalan yang pertama, soalan yang pertama dia dari soalan 29 sampai 40. Maksudnya 4 soalan lah. Soalan yang pertama ni tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Majaz mursal. Majaz mursal. Majaz mursal ni tajuk yang keempat. Tajuk yang keempat. Kalau orang tak cantik macam tu. Tajuk balaghah. Okey, baik. Kalau orang handsome dia macam ni. Ya, siapa tu yang bercakap tu? Jangan ganggu Jangan interrupt. Kalau antum kalau tak nak dengar keluar. Serta tak nak ada yang interrupt. Kecuali tanya betul-betul soalan. Kalau nak interrupt, jangan masuk dalam grup. Saya serius. Tolong jaga adab antum. Saya tak nak macam yang sebelum ni. Masuk-masuk kacau. Kalau tak nak menuntut ilmu, jangan masuk. Okey, jadi soalan balaghah, soalan ni tajuk al-majaz al-mursal. Tajuk yang keempat. Tajuk yang keempat. Jadi kalau soalan kertas 1, antum pastikan. Kena kenal pasti mana majaz. Soalan dia istakhrij al-majaz al-mursal. Keluarkan perkataan dia ma'a bayan alaqatihi. Beserta terangkan alaqah. Alaqah ni maksudnya ada 8 benda tu. Antum ingat lagi tak 8 tajuk bila tajuk majaz mursal ni? Ingat lagi tak 8? Dia ada sababiyah, musabbabiyah. Sababiyah dia sebut sebab ataupun punca. Musabbabiyah dia sebut hasil. 2. Yang ketiga dengan keempat kulliyah, juz'iyah. Kulliyah disebut semua. Juz'iyah sebahagian, disebut sebahagian. Yang dimaksudkan adalah semua. 4. Yang kelima dengan yang keenam dia ada i'tibar makana dengan i'tibar ma yakunu. I'tibar makana, kana. Tengok, kana dia guna fa'il madhi. Maksudnya yang telah lepas. Dia sebut benda yang
telah lepas. I'tibar ma yakunu, benda tak berlaku lagi tapi dia sebut benda sesuatu yang akan berlaku. I'tibar ma yakunu. Kemudian itu 6, 7 dengan 8. 7, 8 mahalliyah dan juga haliyah. Mahalliyah tempat, haliyah adalah keadaan. Bila sebut tempat maksudnya dia sebut tempat yang dimaksudkan adalah apa yang ada di tempat ni. Kalau haliyah dia sebut keadaan. Biasanya perkataan na'im, jahim, itu. Dia sebut apa ni? Keadaan yang dimaksudkan adalah tempat. Ini banyak dalam ayat Quran. Contoh-contoh dia pun dah banyak dalam Quran. Okey, jadi 29. Alqa al-waziru kalimatan fi yaumi al-muallimina. Okey, balaghah ni antum kena faham sikit perkataan dia, makna dia. Sebab tu Ustazah kalau boleh yang dah antum dah print tu tulis makna dia. Dan biasanya jumlah ataupun ayat yang diberikan jumlah yang sama. Jadi kena perhatikanlah. Okey. Al-wazir, menteri, menteri memberikan ataupun memberi ucapan, memberi ataupun menyampaikan kalimah, sepatah perkataan pada hari guru. Assalamualaikum. Dah habis dah. Betul ke menteri itu dia sampaikan satu perkataan ataupun sepatah perkataan? Tak. Jadi ini yang dikatakan majaz. Sebenarnya yang dimaksudkan bukan sekadar sepatah, dia bagi ucapan, maksudnya banyak patah perkataan. Sama juga kita selalu dengar pengacara kan, dia kata saya mempersilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Sepatutnya maksudnya banyak patah perkataan tapi dia sebut sebahagian saja, sikit sahaja. Jadi first antum kena keluarkan dulu mana perkataan yang menunjukkan majaz. Okey. 29. Mana perkataan menunjukkan majaz? Alqa. Alqa maksud dia menyampaikan. Al-waziru. Al-wazir menteri. Kalimah. Okey, perkataan. Jadi perkataan ini menunjukkan majaz ataupun bukan maksud sebenar. Majaz ni bukan maksud sebenar. Maksudnya bukan satu perkataan, banyak perkataan. Kan? Okey. Jadi alaqah, apa kaitan antara perkataan dengan maksud sebenar dia? Maksud sebenar dia ucapan lah. Kalam. Maksud dia apa ni? Dalam ayat ni sebenarnya kalaman. Ucapan. Tapi dia bagi kalimah je. Jadi apa kaitan kalimah dengan kalam? Alaqah ni maksudnya kaitan. Okey, jadi apa kaitan dia antara 8 perkara tadi? Ya? Juz'iyah. Ahsan. Okey, juz'iyah. Jadi antum tengok dia sebut sebahagian kalimah. Maksud sebenar adalah banyak. Jadi ini adalah juz'iyah. Juz'iyah. Okey. Kalau antum nak buat juz'iyah saja ataupun nak tambah alif lam lagi baik. Al-juz'iyah. Kalimah jangan tukar jangan tukar lafaz dia. Okey, 30. A'ta at-tabibu as-sihhata lirrajuli. A'ta at-tabibu as-sihhata lirrajuli. Doktor berikan kesihatan kepada lelaki itu. Doktor memberikan kesihatan kepada lelaki itu. Okey, mana perkataan yang bukan maksud sebenar? Perkataan dia majaz.
As-sihah, kesihatan. Doktor sebenarnya dia bagi apa? Ubat. Dia Ubat. bagi Ubat. ad-dawa. Ad-dawa ubat. Lepas makan ubat barulah sehat. Okey. Sehat. Jadi ini apa ni? Apa kaitan sihat dengan ubat? Hasil. Hasil. Ini adalah Sababiyah. Al-musabbabiyah. al-musabbabiyah. Hasil musabbabiyah. Kalau dia sebut sebab as-sababiyah. Sebab as-sababiyah. Okey, 31. Labisat, pakai. Al-amilatu, pekerja perempuan itu dia pakai apa? Al-qatana. Qatana. Apa qatana? Ya, pakai kain kain cotton. Okey. Dekat sini apa ni sebenarnya? Mana perkataan yang menunjukkan bukan maksud sebenar? Al-qatna. Al-qatna. Biasa kita pakai apa? Kita pakai apa biasa? Baju. Kita pakai baju yang dah siap. Dah siap. Kita bukan pakai kain. Kain tu benda yang tak siap lagi. Contohnya pakai kain apa? Kain banyak kan jenis kain kan. Kita tak pakai kain, tapi kita pakai baju. Baju yang dah siap dah. Okey. Jadi apa kaitan kain cotton dengan baju? Ya, tiba makan. I'tibar. Makanan. Bermakanan. Ya, bagus. Ahsanta ya Sayyid. I'tibar makan. Jadi cotton ni benda yang dahulu. Benda yang dahulu. Jadi yang disebut benda dahulu ini adalah i'tibar makan. Kena faham sikitlah makna dia. Tapi jangan risau. Kadang ayat yang dia berikan adalah ayat yang sama kadang-kadang. Jadi antum kena sentiasa perasanlah. Maksudnya kena sentiasa tengok latihan. Ni apa. Okey. Soalan seterusnya, istakhrij arkan at-tashbih mimma ya'ti. Okey, kalau minggu lepas dia tanya anwa jenis tashbih. Kalau ni dia tanya arkan. Arkan ni rukun tashbih. Kita nak bagi perumpamaan, kita nak samakan dengan sesuatu mesti ada rukun-rukun dia. Iaitu 4 benda ni. Antum kena ingat. Musyabbah bi, adat, at-tashbih, wajhu syabah. Kertas 1 dia mudahnya sebab dia dah bagi dah kolom. Itu mudah. Dia itu mudah. Cuma antum kena masukkan, kenal pasti dalam ayat mana musyabbah, mana musyabbah bi, mana adat at-tashbih, mana wajhu syabah. Okey. Ingat lagi tak tajuk ni? Kita tengok sikit tajuk ni. Sebab ada yang mungkin tak ingat tajuk 3 4 kan, ataupun yang baru belajar tahun ni. Okey. Kalau antum nak rujuk, antum boleh tengok modul muka surat 29. Modul apa ni? Seminar baru-baru ni muka surat 29. Ini untuk tajuk tashbih. Okey. Jadi ini ni musyabbah bi, adat at-tashbih, wajhu syabah ini dinamakan rukun. Rukun. Musyabbah adalah sesuatu yang disamakan. Adat adalah kata perumpamaan. Kalau kita dalam bahasa Melayu bagai, umpama. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada dah. Dia ada. Antum kena ingatlah ni. Ini berkait rapat dengan jenis. Kalau antum nak tahu jenis kena tengok adat at-tashbih. Jadi kena hafal ni. Antum kena hafal ni. Kalau adat at-tashbih ingat dia ada ka, mislu, ka'anna, yushbihu, syabih.
maksud dia serupa. Ka seperti, mislu sama juga seperti. Ka'anna seakan-akan, yushbihu ataupun syabihun menyerupai. Ini yang dinamakan ada kata perumpamaan. Okey, jadi kita nak samakan sesuatu benda dengan musyabbah bih. Musyabbah bih ni sesuatu yang disamakan dengannya. Okey, dia ada, ni antum kena hafal ni. Dia ada al-asad, al-laith. Ni antum kena hafal ni semua. Ini perkataan yang biasanya yang masuk dalam peperiksaan. Okey, yang dalam peperiksaan. Okey. Yang pertama, okey, al-asad. Singa. Bila contohnya kita samakan dengan singa, awak seperti singa. Awak musyabbah seperti adalah adat at-tashbih ka contohnya. Musyabbah bih singa. Sesuatu yang disamakan singa, musyabbah bih. Okey, kemudian wajhu syabah ni bentuk persamaan dia. Kita samakan awak dengan singa ni, apa yang sama? Apa bentuk persamaan dia? Contohnya fi syaja'ah. Fi syaja'ah ni berani, dari segi berani. Okey, baik. Adik-adik, kalau antum nak kenal wajhu syabah, macam minggu lepas Ustazah bagi tahu pada antum, nak kenal dia biasanya dia ada harfu jar fi. Biasanya, tak semua. Ada juga soalan kadang-kadang dia bagi keliru. Biasanya dia ada fi. Ini clue nak menunjukkan dia adalah wajhu syabah. Ataupun dia tak bagi harfu jar. Dia bagi terus syaja'atan dengan bertanwin. Tanwin pun dia tak bagi. Tapi antum kena tahulah. Contohnya kibaran, ijtihadan, ijtihadan. Ada alif. Alif di belakang tu menunjukkan dia tanwin. Fil but'i dia jadi but'an. Fil dhalali dia jadi dhalalan. Fil sur'ati dia jadi sur'atan. Fil quwwati dia jadi quwwatan. Fil lutfi dia jadi lutfan. Dia macam tu. Itu nak kenal dia punya wajhus syabah. Okey, kalau boleh Ustazah nak terangkan satu-satu maksud ni, ambil masa. Antum boleh cari makna, kalau tak tahu boleh PM Ustazah nanti. Kalau yang mana yang tak tahu makna dia boleh PM Ustazah. Cuma kalau Ustazah nak bagi tahu untuk malam ni memang lambatlah sebab kita ada banyak lagi soalan yang lain. Okey, baik. Jadi kita kembali kepada soalan tadi. Jadi soalan ni dia nak arkan at-tashbih, rukun. Ada satu soalan juga dia nak anwa'. Anwa' antum kena ingatlah mursal, muakkad, mufassal, mujmal, baligh. Ingat benda tu. Tapi kalau arkan, musyabbah, musyabbah bih, adat, at-tashbih, wajhu syabah. Okey, first step. Antum masukkan dulu adat. Adat ataupun musyabbah. Antum boleh masukkan musyabbah ataupun ada at-tashbih. Itu yang lebih mudah. Okey, cari mana musyabbah. Musyabbah ni biasanya di awal ayat. Isim di awal ayat. Cari isim yang di awal ayat. 32. Mana isim di awal ayat? Al-amr. Al-amr. Al-umru. Umu. Al-umru. Umu. Okey, 33. Mana isim yang mana di depan dia isim? Jaishu. Al-jaishu. Al-jaishu. Jaishu ni askar. Al-umru umu. Al-jaish askar. Bismillahirrahmanirrahim, kita sambung. Okey, cerita tentang singa tadi kan. Singa di dalam hutan itu adalah hakikat sebenar. Okey. Tapi Ustazah sebut singa di dalam kelas. Singa ada dalam kelas, habis orang lagi. Jadi singa yang dimaksudkan itu adalah bukan maksud sebenar. Bukan maksud sebenar. Singa di dalam kelas. Sebenarnya yang dimaksudkan singa adalah orang yang berani dalam kelas. Tapi dia sebut singa yang disamakan.
Dia sebut singa. Jadi singa yang di dalam kelas tu adalah orang yang berani. Jadi orang yang berani seperti singa. Orang yang berani ar-rajulu asyuja. Ar-rajulu asyuja. Ar-rajulu asyuja dekat situ lelaki yang berani tu tak disebut dalam ayat. Inilah yang dipanggil isti'arah. Berbeza dengan tashbih. Tashbih dua-dua sebut. Tashbih dua-dua sebut. Tapi isti'arah salah satu tak sebut. Okey. Jadi bila sebut singa dalam kelas, bunga sedang bercakap di kelas. Singa sedang berkhutbah. Lagi nama apa? Roket sedang laju di jalan. Betul lah. Roket sedang laju di jalan, melintas. Roket sedang berjalan di atas jalanan. Itu semua isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah. Tasrihiyah ni yang maksud sebenarnya dia tak sebut pun. Ini tasrihiyah. Maksudnya dia sebut yang perkataan yang majaz ada dalam ayat. Yang majaz ada yang disebut dalam ayat, itu adalah tasrihiyah. Tapi kalau contohnya, sekali lagi Ustazah bagi contoh singa. Singa. Singa di dalam hutan sedang bercakap. Singa, sifat dia, dia sebenar dia berada di hutan. Betul tak? Cerita dia ada kat hutan. Okey, boleh faham tak ni? Singa dalam hutan. Boleh. Okey, tiba-tiba Ustazah kata singa sedang bercakap ataupun singa sedang menangis di hutan. Itu sebenarnya singa seperti manusia. Manusia. Singa seperti manusia sebab dia menangis. Ada sifat manusia di dalam ayat. Ada sifat manusia di dalam ayat. Ini isti'arah makniyah. Makniyah. Okey, contoh yang lain saya bagi pada antum. Okey, malam. Pada waktu malam. Ataupun awan. As-sahab, awan. Awan, Ustazah kata awan pada waktu malam, awan di langit. Awan di langit menangis. Awan dia memang ada kat langit, betul tak? Awan sifat sebenar di langit, betul tak? Tapi Ustazah kata awan tu menangis. Bila sebut awan menangis, awan tu seperti manusia. Seperti manusia. Ini juga dinamakan isti'arah makniyah. Makniyah. Dia nak mudah macam ni je. Nak kenal. Isti'arah dia ada dua. Tasrihiyah dengan makniyah. Tasrihiyah yang dia sebut singa, dia sebut awan, sahab, al-baharu, asyamsu dalam ayat itu adalah tasrihiyah. Tapi kalau dalam ayat dia sebut biasanya sifat manusia itu biasanya makniyah. Biasanya. Biasanya. Okey, contoh kita tengok mana okey, ada Ustazah nak bagi. Okey, sekejap Ustazah tengok. Kita tengok contoh ada mana. Tasrihiyah. Kita nak tengok contoh-contoh yang lain supaya antum nampak. Tak apalah, kita detail sikit sebab ini tajuk sebelum ni kita tak bincang pun isti'arah kan. Biasa tashbih, majaz mursal. Kita tak bincang. Okey, isti'arah.
Okay, sekejap Ustazah tengah open dokumen. Okey. Okay, dah buka belum ni? Okay, sekejap. Balaghah. Soalan balaghah. Okey, isti'arah. Ni. Okey, ini tajuk isti'arah. Ini tajuk isti'arah. Isti'arah. Okey, isti'arah dia ada dua, tasrihiyah dan juga makniyah. Okey, tasrihiyah dan juga makniyah. Okey, kita tengok contohnya. Tughanni al-qamaru 'alal masrahi. Bulan sedang menyanyi di atas pentas. Okey, atas pentas biasanya penyanyi. Betul tak? Jadi penyanyi itu penyanyi itu seperti bulan. Jadi bulan disebut dalam ayat. Penyanyi dia tak sebut. Ini tasrihiyah. Okey, lagi inhamara jatuh mengalir, mutiara itu jatuh mengalir di atas pipi sang kekasih. Mutiara jatuh. Macam mana jatuh atas pipi? Sebenarnya yang dimaksudkan adalah air mata. Air mata, tapi dekat sini dia kata mutiara. Jadi ini tasrihiyah. Ja'as sahab. Awan itu datang. Awan datang di dewan. Faqaman nas, maka manusia pun bangun. Jadi sebenarnya bukan awan betul-betul pun. Tapi inilah yang dikatakan isti'arah tasrihiyah. Yang dia sebut musyabbah bih. Musyabbah bih. Okey, bezanya isti'arah dengan isti'arah makniyah. Okey, antum tengok beza dia. Tara al-khabaru fi anha al-alam. Bulan pula dah. Khabar, berita itu tara, terbang. Fi anha al-alam. Berita terbang di seluruh alam. Sebenarnya dekat sini berita itu tersebar. Tapi terbang. Terbang. Dia terbang. Nak katanya tersebar. Maksudnya dia ambil sifat-sifat burung dekat sini. Sifat burung. Okey, bukan sifat kepada berita ni, sifat burung. Jadi ini adalah makniyah. Okey, lagi iltahama al-harbu al-a'da. Iltahama, cengkam, sedang mencengkam. Siapa? Al-harb, peperangan. Peperangan sedang mencengkam al-a'da, musuh-musuh. Sebenarnya apa dia? Yang mencengkam ni sebenarnya haiwan buas, betul tak? Haiwan buas, tapi maksudnya nak kata dekat sini peperangan seperti haiwan buas yang mencengkam musuh-musuh. Okey? Yang dia sebut adalah sifat musyabbah bih. Okey, biasanya contohnya nak kenal dia, antum tengok tara, terbang. Iltahama, mencengkam, za'ara, mengaum, adda, gigit, tabki, menangis. Biasanya sifat manusia dengan sifat haiwan kalau ada di depan, ini adalah isti'arah makniyah. Tengok dalam ayat. Kalau sifat manusia dengan sifat haiwan, makniyah. Kalau sifat sifat manusia tapi yang disebut adalah musyabbah bi, kata, mutiara, singa, awan, matahari, itu adalah tasrihiyah. Tasrihiyah.
Okey, kita tengok berbalik kepada soalan tadi. Okey, soalan tadi. Jadi soalan ni dia suruh mayyiz. Bezakan isti'arah tasrihiyah minal isti'arah makniyah. Dia suruh bezakan, tentukan. Tasrihiyah ke makniyah? Tasrihiyah ke makniyah? Tapi nak suruh beza tu kena tengok dulu dalam ayat dia ni. Okey, kita tengok. Ra'aitu 32. Ra'aitu al-asad. Saya melihat singa. Singa. Okey, saya lihat singa. Singa biasa dalam hutan. Okey, saya lihat singa yahjumu. Yahjumu menyerang fil ma'rikah. Dalam peperangan. Saya nampak singa sedang menyerang dalam peperangan. Di peperangan singa ada. Tak sempat nak perang. Berani. Berani. Ini okey, dia sebut singa. Okey, Ustazah kata tadi kalau disebut singa ke apa itu automatik tasrihiyah. Al-isti'arah at-tasrihiyah. Ya. Okey, macam Ustazah bagi tahu kepada antum. Kalau antum hafal musyabbah bih dia, kalau dah tahu musyabbah, ini tasrihiyah. Bila dah hafal musyabbah, automatiklah tahu. Okey. 33. Tara al-khabaru fil Madinah. Berita itu terbang di bandar. Macam tadi juga ni. Berita terbang. Makniyah. Ya, ini adalah al-isti'arah al-makniyah. Maksudnya sebenarnya berita itu terbang seperti burung. Okey. Burung tu dia tak sebut. Burung tu adalah musyabbah bih. Okey, dia sebut sifat. Ustazah pesan tadi kalau tara sifat burung ataupun sifat manusia, ini kemungkinan dia isti'arah makniyah. Okey. Okey, 34. Fil fasli di kelas Syamsun. Tengok automatik je. Di kelas mesti orang. Tapi tiba-tiba Syamsun. Ini automatik. Ini apa ni? Al-isti'arah at-tasrihiyah. Ya, al-isti'arah at-tasrihiyah. Dia mudah je macam tu je. Kalau di kelas, automatik bila sebut je Syamsun, Badrun, Asad, ini automatik tasrihiyah. Okey, boleh? Boleh. InsyaAllah nanti kita tengok lagi mana soalan-soalan isti'arah, kita cuba lagi Okey. Okey, sebelum kita nak jawab yang ada berapa lagi? Ada banyak lagi, ada 2 Okey, sebelum Ustazah nak pergi kepada lanjut, Ustazah nak jawab dulu soalan Fakih tanya tadi. Fakih tanya, Fakih ada lagi tak dalam ni? Dia tak boleh sound kan? Dia kena. Fakih ada lagi tak? Okey, Fakih ada. Okey. Jadi Fakih tanya tadi apa beza lam taukid dengan lam harfu jar? Lam taukid dengan lam harfu jar. Okey. Biasanya lam taukid ni dia boleh masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia boleh masuk. Contohnya yadkhulu dia masuk la yadkhul, la yadkhulu. Biasanya lam kalau pada fi'il dia masuk lam sekali dengan nun taukid. Biasanya la yadkhulu fi'il. Dia tulis la yadkhulanna ataupun la yadkhulan. Okey, tu lam dia boleh masuk pada fi'il mudhari'. Lam taukid juga dia boleh masuk pada harfu jar. Fi. Contohnya innal abrara lafi na'im, lafi. Sebenarnya innal abrara bukan sebenarnya. Nak kata kalau maksud ayat biasa innal abrara fi na'im. Orang baik itu dalam kenikmatan di syurga. Tapi Allah nak kata pada kita ni orang yang baik-baik itu memang akan berada di syurga. La, dia tambah la pada harfu jar. Fi. Jadi la fi. Okey.
Jadi lam taukid dia boleh masuk pada fi'il mudhari', dia boleh masuk pada harfu jar dan juga dia boleh masuk pada isim. Okey, dia boleh masuk pada isim. Okey. Boleh. Okey, dia boleh masuk pada isim. Jadi lam taukid ni biasanya nak masuk pada isim ini yang menjadi susah sikit. Kalau masuk pada harfu jar dengan fi'il mudhari' kita pasti itu adalah lam taukid ataupun lam kita panggil lamul amri. Itu mungkin tertukar tapi biasanya lam taukid lah. Tapi kalau isim, isim kita nak kenal sama ada lam ni lam taukid ataupun lam harfu jar. Ini antum kena tahu sedikit makna dia. Tengok dalam ayat, tengok sedikit makna dia. Adakah yang dimaksudkan adalah dengan harfu jar? Adakah yang dimaksudkan untuk, terhadap ataupun benar-benar? Okey, kalau lam harfu jar maksud dia terhadap ataupun untuk. Lam harfu jar untuk ataupun terhadap. Tapi kalau lam taukid maksud dia benar-benar. Ini antum kena tahulah sedikit makna dia. Kena tahu sedikit makna ayat ni. Kena tahu. Kena agak-agaklah dalam satu ayat ni yang dimaksudkan adalah untuk ke ataupun benar-benar. Kalau benar-benar itu lam taukid lah. Okay. Kalau nak kenal perkataan tu, Ustazah nak jelas detail pun susah juga. Dia kena tengok pada ayat. Ayat yang diberikan. Ayat yang diberikan. Kita tengok dari segi makna dia. Kita tengok dari segi makna dia. Jadi, kena tengok ayat lah. Kena tengok ayat. Berpandukan ayat. Tengoklah sikit-sikit agak-agak maksud dia apa. Okay, boleh? Boleh tak? Okey. Boleh Ustazah. Boleh. Okey, kemudian satu lagi. Biasanya soalan khabari, uslub khabari ni dia ada 3 soalan biasanya. Ni kalau benar-benar tak tahu maksud lah. Biasanya dia ada 3 soalan. Dan jenis uslub khabari dia ada talabi, ibtidai dengan inkari. Betul tak? Biasanya 3 benda. Kalaulah contohnya antum tinggal yang tu. Yang lain antum tengok ini talabi, yang ni inkari, kemungkinan besar. Boleh. Tak semua tapi kemungkinan besar berbeza jawapan dia. Itulah salah satu cara lagi lah. Biasanya dia akan sebut jenis yang berbeza. Kena tengok. Jadi kalau contohnya benar-benar tak tahu maksud lah. Okey, boleh? Faham? Clear? Okey? Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan yang lain? Ada? Okey, tak ada setakat ni. Okey, jadi kita sambung sikit lagi, ada 56. Okey, sempat satu soalan lagi. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dari soalan Melaka. Ni tajuk jinas. Okey, tajuk jinas, istakhrij al-jinas. Dia suruh keluarkan jinas ghairu tam. Yang ghairu tam maksudnya yang tak sebiji, yang tak sama. Sama perkataan tapi ada sedikit perbezaan. Itu jinas ghairu tam. Yang perkataan yang sama yang tidak sempurna. Ma'a bayan as-sabab. Okey, sabab dekat sini ada 4 benda. 4 perkara yang antum kena ingat. Okey. Sabab ada 4 iaitu ikhtilaf. Okey, apa sebab perbezaan dia? Kena ingat 4 benda. Ikhtilaf fi nau'i apa? Ikhtilaf fi nau'il kalimah. Lagi apa lagi? Ikhtilaf fi apa lagi?
Harfi. Syaklil nau'il huruf. Nau'il harf ataupun nau'il huruf. Okay, ikhtilaf fi syaklil ikhtilaf أحسنت. fi tartib al-huruf dan last kali ikhtilaf fi adadil huruf. Empat benda ni. Ini sabab antum kena ingat. Bila tajuk jinas kena ingat. Okey, kalau ghairut tam kena ingat empat benda ni. Ikhtilaf, beza dari segi jenis. Huruf tak sama. Ada huruf tak sama, itu nau'il huruf. Okey, kalau syaklil huruf dari segi baris. Baris dia tak sama. Contohnya mir'ah dengan mar'ah. Dia perkataan huruf dia sama, tapi baris tak sama. Ini syaklil. Ikhtilaf fi tartib al-huruf. Dari segi nama apa panggil tertib ni? Tertib, susunan huruf. Contohnya perkataan al-alim, al-amil. Al-alim, al-amil. Ataupun itulah susunan dia berbeza. Okey. Okey, ikhtilaf fi adadil huruf, perbezaan dari segi adat, bilangan dia. Bilangan. Kalau yang ni ada 2, yang tu ada 3. Yang ni ada 3, yang tu ada 4. Okey, itu. Okey. Jadi kita tengok 3 plus 38, mana perkataan yang sama ataupun hampir sama? Perkataan mana? Jiwa. الجواب. Al-jawab. Okey, dengan dia mesti ada الجواب. 2. Okey, jinas ghairutan dia mesti ada 2. Antum kena sebut dua-dua. Dengan Al-jiwa ni. al-jawanih. Al-jawanih. الجواب. Okey, apa beza jawa dengan jawanih? بس. Apa beza dia? Maksud. Maksud mana Jamak. ada? Dia sama ada jenis, baris, susunan, adat, bilangan. Susunan. Susunan. Tengok ni ada 1, 2, 3, 4. Bilangan. Tambahan huruf. Adadil Bilangan. huruf, bilangan. Okey, 39. Al-bardu fi syita wal badru fil lail. Mana perkataan yang sama atau hampir sama? البدر. Al-bardu dengan Al-badr. okey, al-bardu, al-badru. Okey, apa beza dia? Tambahan huruf. Susunan. Susunan. Tartib al-huruf. Tartib. Susunan. Okey, tadi bilangan. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al-bardu, al-badru. Huruf sama. Beza dia susunan. Ra di tengah. Ni ra di belakang. Okey, 40. Perkataan mana yang sama? المرأة. المرأة. Mar'ah dengan المرأة. mar'ah perempuan. Mir'ah cermin. Okey, ini beza dari segi baris. syaklil huruf. Dari segi baris. Okey, mudah je lah soalan ni. Okey, mudah-mudah pun kena ingatlah jenis dia tu. Dah habis dah? Oh, Habis. ini tertinggal. Okey, ada satu lagi. Oh, Ustazah jawab lang. Okey, ada satu lagi kan? Oh, yang Ustazah jawab ni yang keempat. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni tajuk apa ni? Majas mursal. Majas Okey, mursal. majas mursal. Okey, ni last majaz mursal.
Okey, majas mursa ini tajuk yang keempat, kena ingat. Bila sebut saja majas mursa, kena ingat alaqah. 8 tadi. Sababiyah, musabbabiyah, kulliyah, juz'iyah, i'tibar makana, i'tibar mayakun, mahalliyah dan haliyah. Okey, 35. Innal abrara lafi na'im. Ni selalu je ayat ni. Kalau ayat ni mesti Alia. aliyah, iaitu perkataan apa? Na'im. Naim. Naim ni adalah majaz. Bukan maksud sebenar. Nak kena majaz, naim. Ada perkataan naim. Okey, alaqah dia adalah haliyah, keadaan. Okey, 36. Wa yunazzilu lakum minas sama. Okey, ada istilah sama je. Ini clue dah ni. Rizqan. Allah turunkan dari langit rezeki. Ini selalu juga dalam ayat Quran ni selalu juga. Okey, mana perkataan yang bukan maksud sebenar? Rizqan. Rizqan. Okey, rezeki. Sebenarnya Allah turunkan dari langit hujan. Okey, jadi tapi Allah turunkan rezeki-rezeki selepas hujan ataupun hasil daripada hujan. Ini ada apa ni? Musabbabiyah. Musabbabiyah. Hasil hasil yang disebut hasil. Ingat gini je, ayat Quran je wa yunazzilu lakum minas sama' rizqan musabbabiyah. Innal abrar, sebab dia biasa bagi ayat sama je. Kalau untuk terasan sebenarnya ayat sama je. Yang Ustazah bagi nota, kalau pelajar tahun lepas tu Ustazah bagi nota tu, yang ada dalam tu je. Ataupun yang modul seminar bengkel tu, nanti Ustazah tunjuk lagi. Okey. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari jari-jari mereka di telinga, dalam telinga. Nak kata tak nak dengar ni. Okey, mana perkataan yang bukan yang majaz, bukan maksud sebenar? Asabi'ahum. Boleh tak kita masukkan jari-jari semua 5 ni dalam telinga? Tak boleh. Tak boleh. Inilah yang dimaksudkan majaz. Sebenarnya apa dia? Satu jari. Satu jari pun ujung-ujung je. Satu jari pun ujung-ujung, sikit-sikit tu je. Jadi dia sebut semua. Ini adalah Kulliyah. Kulliyah. Okey. Nak cari kat mana nota ni? Okey. Nak cari kat mana? Antum boleh tengok dalam modul seminar. Okey, modul seminar bengkel tu. Modul seminar muka surat berapa tu? Surat berapa 20. Salah tu. Ni muka surat 30. Ni, yang ni. Ini contoh-contoh semua Ustazah dah bagi ni. Ini biasanya okey, ada 9 minit lagi. Okey, ini contoh-contoh biasanya yang ada dalam soalan. Jadi antum tengoklah. Tengoklah ni semua yang memang ada dalam soalan periksa ni. Tadi kalau soalan tadi yunazzilu lakum minas sama'. Ini. Okey. Kemudian ada apa ni tadi ayat innal abrara lafi na'im. Betul tak? Dah ada dah dalam ni. Dah ada dah dalam ni. Okey, kemudian tadi apa? Asabi'ahum. Mana asabi'ahum? Ni ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ni dah ada. Betul? Antum boleh rujuk dalam buku seminar. Okey, buku seminar muka surat 30. Nak jawab soalan majaz mursal, tengok muka surat 30. Buku seminar yang buku bengkel hari tu kan, buku modul tu. Okey.